Apa khabar penonton dan semua peminat channel kita dan seram? Semoga semuanya di dalam keadaan baik-baik sahaja. Nama aku adalah Hadi. Di sini aku ingin berkongsi kisah seram yang berlaku ketika aku baru pertama kali menjadi seorang ayah beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, isteriku baru melahirkan anak lelaki yang pertama. Alhamdulillah. Di suatu petang di sebuah hospital, aku telah dikurniakan seorang anak lelaki yang comel dan sihat. Isteriku telah melahirkan anak ini secara pembedahan. Jadi aku sedar yang isteriku mungkin akan berada sedikit lama di ward hospital ini untuk pemantauan lanjutan. Mengikut pengalaman aku sewaktu itu, menjadi seorang ayah memang amat mengujakan sekali. Walaupun ada kalanya aku tertanya juga, sama ada aku mampu memikul tanggungjawabnya. Kami suami isteri telah menunggu kehadiran cahaya mata ini lebih dari 2 tahun selepas berkahwin. Selepas aku memaklumkan pihak keluarga isteri tentang berita gembira ini melalui telefon, aku terus berjumpa dengan doktor yang bertugas di situ untuk berbincang status kesihatan isteri dan anakku. Doktor memberitahuku, disebabkan isteriku baru sahaja selesai menjalani pembedahan, jadi dia akan berada di hospital dalam 3 atau 4 hari lagi. Keadaan ini turut bergantung kepada keadaan ibu dan bayi juga di sepanjang pemantauan ini katanya. Selepas itu, jururawat telah memberikan aku satu bungkusan plastik berisi uri bayi anak aku, untuk aku uruskan penanamannya. Sesudah aku selesai solat maghrib di surau hospital, aku telah dimaklumkan dari pihak keluarga isteri, yang mereka semua tidak sempat datang pada petang itu. Mereka memberitahuku melalui telefon, yang mereka akan datang awal pagi esok sahaja. Di telefon, aku sempat juga bertanya dengan keluarga isteri aku, tentang cara menguruskan penanaman uri anak aku itu. Setelah mereka memberi panduan kaedahnya, aku pun berjumpa dengan isteriku di wad bersalin dan memberitahunya yang aku akan pulang ke rumah selepas ini. Memandangkan pada waktu itu sudah melepasi maghrib dan hari semakin gelap. Lalu aku pun memandu pulang dengan membawa plastik berisi uri itu ke rumah. Dalam perjalanan, aku sempat juga ke kedai untuk membeli beberapa barang yang dipesan oleh mertuaku untuk ditanam bersama uri itu esok nanti. Alhamdulillah, akhirnya aku pun selamat sampai ke rumah aku dalam pukul 10 malam. Sampai sahaja aku di dalam rumah, aku terus membawa uri itu ke dapur. Aku letakkan uri itu di dalam sinki untuk dibasuh dahulu. Kelihatan darah dari uri itu masuk ke dalam sinki itu. Ketika aku membasuh, aku terbayang juga, inilah benda yang berada di dalam perut isteriku dan menemani anakku selama 9 bulan. Siap sahaja uri itu dibasuh, aku masukkan semula uri itu dalam plastik asalnya dan kemudian aku letakkan uri itu di dalam peti sejuk di bahagian atas, iaitu di bahagian sejuk beku. Di dalam peti sejuk, aku pastikan plastik itu diletakkan dengan baik dan mudah diambil kemudian nanti. Dan aku tutup pintu peti sejuk itu dengan rapat, sebelum melangkah ke ruang tamu. Dari ruang tamu aku terus menuju ke bilik mandi untuk membersihkan diri dan solat isyak. Selepas itu aku merasakan badan aku sungguh letih sekali. Lalu aku ke ruang tamu setelah aku mengambil keputusan untuk tidur sahaja di atas sofa. Aku terus menutup lampu dan tidur di atas sofa dengan nyenyak sekali buat beberapa ketika. Sehinggalah aku terdengar bunyi sesuatu terjatuh ke atas lantai dapur. Bunyinya itu memecah kesunyian pada malam itu. Ianya sudah cukup mengejutkan aku dari tidur. Pada mulanya aku berharap bunyi itu datang dari dapur jiran. Namun setelah aku amati bunyinya itu,
Memang benar, ia datang dari arah dapur aku. Ini membuatkan aku terpaksa juga bangun bagi memeriksa apa yang sedang berlaku di sana. Dari agakkan aku, rasanya seperti ada sesuatu yang jatuh dari dalam sinki ke lantai. Aku segera bangun dari sofa dan menuju ke dapur. Dalam fikiran aku, risau juga kalau ada pencuri masuk melalui dapur. Tapi hati kecilku berkata lagi, tak mungkin juga kerana pintu telah pun aku kunci sebelum ini. Apabila aku memetik suis lampu dan dapur menjadi terang, aku menjadi amat terperanjat sekali apabila ternampak satu lidah berwarna merah yang panjang, sedang meniup-liup datang dari arah sinki. Lidah itu juga sedang menuju ke peti sejuk aku seolah-olah sedang mencari sesuatu. Secara automatik, aku pun bergerak mengambil beberapa langkah ke belakang sambil beristighfar. Aku bimbang juga jika lidah itu akan menyerangku. Perasaan terkejut dan takut memang tak dapat aku sorokkan lagi. Dalam ketakutan itu, aku lihat lidah yang panjang itu mula bergerak masuk ke dalam lubang di sinki belakang. Kelihatan ia mula meninggalkan peti sejuk dan dapur itu juga. Setelah lidah itu sudah hilang dari pandangan, aku cuba berfikir, mungkinkah lidah itu cuba mencapai uri bayi yang aku simpan di dalam peti sejuk itu? Adakah mungkin disebabkan kecuaian aku yang tidak membasuh sinki dengan betul-betul bersih dari darah semasa membasuh uri tadi telah menjemput makhluk seumpama ini datang? Bagi mengelakkan perkara yang sama berulang kembali, aku tutup semula penapis sinki yang terjatuh itu kembali. Kemudian aku basuh sinki tadi dengan lebih bersih lagi. Malam itu aku biarkan sahaja lampu dapur menyala hingga ke pagi. Sementara menunggu subuh aku membaca Al-Quran beberapa juzuk agar hatiku menjadi sedikit tenang. Padaku sesungguhnya tiada apa yang lebih baik dari memohon perlindungan dari Allah sahaja. Setelah hari siang keesokannya, pagi itu aku cepat-cepat menanam uri bayiku itu di tepi halaman rumah bersama-sama dengan barang-barang aku beli malam tadi seperti yang diminta oleh mertuaku sekali. Alhamdulillah semuanya telah pun selesai. Untuk mengelakkan isteriku menjadi takut, aku tidak menceritakan kisah malam tadi kepadanya. Kini aku telah pun mempunyai 2 orang anak. Pengalaman yang lepas mengajarku untuk cuba menjadi bapa yang lebih baik untuk menguruskan anak yang kedua. Sekian sahaja pengalaman seramku ini. Terima kasih buat sahabat semua yang menunggu kisah ini sehingga ke akhirnya. Salam sejahtera semua penggemar kisah-kisah di channel kita dan seram. Biarlah akak bahasakan diri dengan panggilan akak sahaja di dalam cerita ini. Kisah akak ini berlaku di tahun 1986 di suatu daerah di negeri Perak. Sewaktu itu akak baru berusia 15 tahun. Pada suatu hari, setelah pulang dari sekolah petang, akak lihat ibu bapa akak tiada di rumah. Jadi akak pun menonton televisyen seketika sementara menunggu ibu bapa akak pulang. Tiba-tiba akak terdengar suara seseorang di luar rumah, bunyinya tak berapa jelas tapi seolah-olah memberi salam. Akak segera mengintai di tingkap untuk mengenal pasti siapakah yang memberi salam itu. Dari dalam rumah akak perhatikan terdapat seorang perempuan tua berada di halaman. Walaupun akak tidak kenal siapakah dia, akak terus menjawab salam yang diberikan tadi. Lalu akak pun segera keluar di kawasan beranda dan bertanya, "Ya ada apa, Nek?" Apa yang akak lihat? Perempuan tua itu memegang satu raga yang diperbuat dari rotan. Dia tidak berkata apa pun pada waktu itu. Pada mulanya matanya itu asyik memandang rumah akak sahaja.
Selepas itu, barulah perempuan tua itu melihat akak sambil tersenyum. Ketika dia cuba membuka mulut, suaranya agak perlahan dan akak tak berapa jelas bunyi pertuturannya. Oleh kerana berasa kasihan dengan perempuan tua itu, akak pun turun ke halaman rumah untuk cuba mendengar dengan lebih jelas dan memahami apa yang dituturkan oleh perempuan tua itu. Sebaik sahaja akak turun di bawah tangga, perempuan tua itu kemudiannya menghampiri kakak dengan cepat sekali. Ini membuatkan akak terasa tidak berapa selesa. Setelah perempuan tua itu hampir di hadapan akak, barulah akak mendengar yang perempuan tua itu cuba menjual akak akar kayu dan jamu. Tapi akak bagi tahu yang tiada sesiapa di dalam rumah buat masa ini. Akak pun bagi tahu perempuan tua itu yang ibu dan ayah telah keluar atas urusan kecemasan. Mendengarkan jawapan dari akak, tiba-tiba perempuan tua itu tersenyum pula. Agak seram pula melihat renungan yang diberikan oleh perempuan tua itu kepada akak. Tanpa diduga perempuan tua itu terus menuju naik ke rumah akak. Akak bertambah terperanjat dan takut. Akak tanya nenek nak pergi mana tu, perempuan tua itu pun berhenti di bawah tangga untuk meletakkan raganya. Selepas itu perempuan tua itu meminta kebenaran dari akak untuk menggunakan tandas pula. Yang peliknya akak hanya mampu mengiyakan permintaan perempuan tua itu. Walaupun akak khawatir ibu dan ayah akak akan memarahi perbuatan akak itu kerana mengizinkan orang asing masuk ke dalam rumah. Akak kelihatan sepertinya tidak mampu menolak permintaan perempuan tua itu dari terus masuk ke dalam dan menuju ke arah dapur dengan begitu mudah sekali, di mana bilik air memang terletak di sebelah dapur. Akak hanya terus memerhatikan perempuan tua itu berjalan menuju ke arah bilik air. Akak perasan pergerakannya amat laju sekali ketika menuju ke bilik air di bahagian dapur. Seperti tidak sepadan dengan susuk usianya. Pada ketika itu akak terasa menyesal sangat kerana turun di halaman rumah tadi dan membenarkan perempuan itu masuk. Gelisah sungguh hati akak melihatkan keadaan yang berlaku tadi. Mengapa perempuan tua itu sangat berani masuk sebegitu ke dalam rumah akak? Akak sempat mengintai dari atas, perempuan itu akhirnya masuk ke dalam bilik air dan menutup pintu itu dengan segera dari dalam. Dalam masa itu, tiada apa lagi yang mampu akak lakukan selain dari mengintai-ngintai sahaja dari atas ruang tamu. Ialah berseorangan di dalam rumah dalam waktu menjelang maghrib dan menghadapi peristiwa sebegini sudah cukup menaikkan bulu roma akak. Akak hanya boleh menunggu sahaja ibu dan ayah agar segera pulang ke rumah. Tiba-tiba akak terdengar suara perempuan tua itu mengilai dari dalam bilik air itu pula, diikuti dengan suara perempuan tua itu memanggil akak untuk masuk ke dalam sekali. Marilah sini, Marilah, kau nak cantik nak tak? Itulah yang akak dengar cantik berkali-kali. Yang jadi masalahnya kaki akak seolah mahu bergerak dan ditarik-tarik supaya turun ke dapur. Dalam pada akak kebingungan itu, kedengaran pula laungan azan dari televisyen yang akak buka di ruang tamu sejak dari tadi. Alhamdulillah kaki akak tidak lagi seperti ditarik. Yang lagi bertambah lega hati ialah apabila akak terdengar kereta ayah sudah sampai di halaman rumah. Akak pun segera menyambut ibu dan ayah akak dengan air mata yang berlinangan dan rasa takut yang amat sekali. Akak menjerit ke arah ayah yang baru sahaja keluar dari kereta, "Ya ada perempuan tua masuk dalam bilik air kita ya." Ayah akak dari halaman rumah terus menuju ke tangga dengan berlari. Di situ aku lihat raga perempuan tua itu sudah bertukar menjadi dahan pokok pula. Ayah akak pun terus membaling dahan itu jauh dari tangga dan kemudian berlari naik ke atas rumah.
Manakala ibu pula terdiam sahaja di halaman rumah dan sedang cuba memahami apa yang berlaku. Akak lihat muka ayah cemas ketika berada di dalam rumah. "Kat mana dia? Kat mana dia?" Ayah bertanya. Akak membalas dengan menjerit, "Dia ada dalam bilik air ayah." Suasana ketika itu menjadi agak tegang sekali. Akak masa tu sudah mula mengelap-ngelap air mata yang mengalir. Ayah dengan rupa yang marah pun menolak pintu bilik air itu dengan berkata, "Cis, keluar kau setan." Tapi kelihatannya tiada siapa di dalam bilik air itu. Ayah pun beristighfar beberapa kali. Dan kelihatannya seolah-olah membaca sesuatu di situ. Setelah keadaan menjadi sedikit tenang, ayah segera memeluk akak dan meminta untuk akak supaya mandi dan mendirikan sembahyang maghrib dengan cepat. Oleh kerana akak takut menggunakan bilik air itu, ayah akak pun menggunakannya terlebih dahulu untuk mandi dan mengambil wuduk. Setelah akak, ibu dan ayah mendirikan solat maghrib berjamaah di ruang tamu. Mak akak pun bercerita yang tadi dia melawat seorang kawannya di mana anak perempuannya telah diganggu petang semalam oleh seorang perempuan tua yang masuk ke rumah juga. Yang peliknya ia kemudiannya hilang begitu sahaja walaupun dicari di semua bilik. Kabarnya anaknya mengalami sedikit kemurungan dari peristiwa itu. Akak merasakan ada persamaan cerita dengan perempuan tua yang datang mengganggu akak tadi. Cuma bezanya ibu dan ayah pulang sebelum terjadi apa-apa pada akak. Akak bersyukur tiada peristiwa yang tidak baik berlaku pada akak pada waktu itu. Itulah sahaja kisah yang akak dapat kongsikan kali ini. Mudahan kisah akak ini, walaupun sudah lama berlalu, dapat juga menjadi pengajaran buat semua. Terima kasih akak ucapkan.